in kana min a'damil qurub, sesungguhnya walaupun ia dikira sebagai cara yang paling mendekatkan diri kepada Allah, wa fihil barakal azimah, di situ ada berakat-berakat yang azimah yang besar, lakin idza fa'ala dhalika bi syartil la'iq bihi ala wajhi syari'ah la bi niyatil maulid. Tetapi jika dilakukan dengan syarat-syarat yang selayaknya mengikut syariat, tetapi bukan kerana maulid. Siapa mengatakan ini? Kibarul ulama, Ali Mahfuz. Sabar ya, kita baca dulu. Saya tak mau langkah-langkah dulu. Ala tara anna as-salata min a'damil qurub wa ma'a dhalika law fa'ala insan fi ghairi al-waqt al-mashru' laha lakana madmuman. Tidakkah kamu lihat bahawasanya solat adalah perbuatan yang paling besar, yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika sekiranya manusia melakukannya yang bukan dalam waktunya yang sudah disyariatkan, maka dia menjadi dosa. Begitu juga musim Eid. Berapa Eid kita? 2. Dan kalau tak masuk Eidul Ayam 3. Hari apa? Hari Jumaat. Kalau buat lebih daripada 3, itu yang dikatakan oleh ahli hasan sebagai bid'ah. Kemudian wathaniya, yang kedua, ma tashtamilu alaihi hadzal mawalid min al mafasid al muharrama wal makruha. Dan terkandung dalam maulid ini perbuatan-perbuatan yang fasad, yang haram dan makruh, paling rendah makruh. Dia mengatakan dalam perbuatan adakan maulid ini perbuatan yang fasad, perbuatan yang haram, dan paling kurang perbuatan yang makruh. Faminal muharramah ida'atul amwal, dan termasuk perbuatan yang haram ialah membuang uang, membazir. Ya? Bikathratil wuqud fil masajid, kerana terlalu lama duduk di masjid. Wat turuq wa ikadul syumu' wal masabih, yang mana jalan-jalan dihidupkan syumu' ini lampu dan cahaya-cahaya. Wa kullu ma yarja' ila al-israf wa tabzir, yang ini semua boleh dikembalikan kepada keterlampauan dan tabzir. Yang mana dalam hadis, innallaha karaha lakum qila wa qala wa kathratu su'al wa ida'atul mal. Innallaha karaha lakum, bahwasanya Allah benci kepada kamu. Qila wa qal, qila wa qal, artinya bertanya dan banyak bercakap, dan banyak soal, dan membuang-buang uang. Dalam maulid ada tak ni? Banyak ini. Wa minha intihaku hurmatil masajid bitakdzir, di antaranya mencabuli kehormatan masjid dengan menguturinya. Wa kathratul laghat fiha wa dukhulul atfal, ya, dengan banyak mengotorkan masjid, seperti memasukkan anak-anak kecil, sama ada pakai slipper ataupun tidak pakai slipper, hufatun aw bin na'al, fala yakadu yatasayyaru li ahadin iqamatu as-sa'ira fil masjid, sehingga tidak dapat memudahkan seseorang untuk menghidupkan syiar-syiar Islam dalam masjid. Kenapa? Ya'malu fiha maulid, kerana di dalamnya diadakan maulid. Jangan jumpa tuan-tuan, saya bukan berkhutbah Jumaat ya. Saya memberi penjelasan. Kemudian dan di antaranya fasad-fasad yang dilakukan dalam maulid, khurujun nisa mutabarrijat ma'a ikhtilatihunna birrijal. Di antara fasadnya ialah perempuan-perempuan keluar dengan berdandan. Betul tak kena pergi maulid? Kalau masak di rumah dia pakai seleki perempuan ini, tapi kalau nak masak ataupun nak menghadiri ceramah, insya-Allah dia pakai apa aja yang paling cantik. Kemudian ikhtilatihinna birijal, kemudian bercampur gaul dengan perempuan, dengan laki-laki perempuan ini, ila haddin ghairu ma'mun ma'a uqu'il fahishah, ke satu had yang tidak boleh aman dan boleh berlaku keburukan-keburukan. Begitu juga wa nahik ma yakunu minal baghaya, ataupun wa minha isti'malul aghani wa alatut tarab ala wajhil muharram bil ijma'. Dan di antaranya, cuba lihat, dia mengatakan bahawa saya katakan maulid ini suka-suka. Betul tak dalam
dalam apa potongan akhbar tadi, Rasul Dahri ini Wahabi. Kerana apa? Kata Rasul Dahri, mengadakan maulid ini, amalan agama ini suka-suka. Apa kata Alim Mahfuz? Memang orang yang adakan maulid kebanyakannya untuk suka-suka. Kenapa? Di dalamnya istimalul aghani, di dalamnya dilakukan nyanyian-nyanyian. Nyanyian juga tapi namanya nasyid. Ya? Wa alatut tarab, alat-alat muzik. Ala wajil muharrama bil ijma'. Secara wajah yang haram secara ijma'. Apa? Tidak. Boleh main muzik dalam masjid. Saya tengok di Masjid Nur ada gendang, ya. Ada gendang, ada kompang. Dia gasak ke dalam masjid. Dia berlenggang-lengguk macam ni. Ini tak termasuk orang suka-suka. Untuk apa datangkan alat muzik? Untuk suka-suka. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, untuk apa datangkan alat muzik? Untuk suka-suka. Tidak buat apa faedahnya. Kalau dulu di sekolah Tanjung, Syarifah Aini dipanggil. Kenapa panggil Syarifah Aini? Untuk suka-suka. Kerana itu seorang pelakon penyanyi dipanggilnya Ismail Harun. Untuk apa? Untuk suka-suka. Tuan-tuan nafikan tak? Tak boleh nafikan. Kemudian tuan-tuan, di kampung saya ni, hari minggu lepas adakan maulid. Saya dengar kompang, kompang rupanya berarak. Sini ada 2 orang sahabat kita daripada Malaysia. Ya, di antaranya Cik Bakri, Pak Marsan. Cuba tanya. Sekarang di Malaysia, kalau ada maulid pasti ada arak. Bukan arak yang diminum, ya. Berarak. Berarak. Ni berarak. Berarak tadi maulid kan? Berarak. Di dalamnya juga berarak. Ya, bukan berarak yang minum arak, ya. Berarak. Kalau di kampung saya ni ada kompang. Bunyi kompang ni pelik. Bunyi kompang ni pelik. Tapi minta maaf, saya bukan pelik. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa mulut, bapak saya ni sering pelik. Bapak saya, bunyi kompang katanya ni, lotak-lotak gendeng-gendeng. Tahu lotak? Tanya sahabat itu. Lotak tu gablok. Gendeng tu jadi lotak-lotak gendeng-gendeng. Lotak-lotak gendeng-gendeng. Itulah bunyi kompangnya. Yang kita tanya, berarak ini ikut sunnah ke tak ikut sunnah? Saya rasa kalau ikut sunnah bukan sunnah Islamiah yang buat wel-wel. Ya? Yang buat lagi cinggih. Jadi Islam di negeri kita ni tak mau ketinggalan. Orang Majusi ada takkan kita tak ada? Jadi mereka mengatakan kita mesti lebih hebat. Apa dia? Buat maulid berarak. Dalam hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum itu. Hadis ini sahih. Rasulullah tidak pernah menyambut sesuatu perayaan dengan berarak, pernah? Tidak. Yang kita berarak daripada mana dalilnya? Dalilnya daripada Yahudi, Majusi dan Nasrani. Kalau ini sebagai dalil, itu bukan pandangan ulama. Kalau pandangan ulama,